setiap individu yang berbeza. Ada yang kata hijrah itu ialah berpindah, ada yang kata hijrah itu ialah transform, ada yang kata hijrah itu reformasi. Semua sekarang ni pakat nak rebut kalimah hijrah menjadi kalimah dia. Sehingga kan dengan pelik, makna pun kata saya pun nak hijrah. Daripada lelaki nak bertukar berhijrah menjadi wanita. Itu isu juga tu. Maka kita buka perbincangan pada malam ini untuk kita faham apa itu hijrah yang sebenar yang telah berlaku 1400 tahun. Masih relevankah lagi bicaranya pada tahun 2014 ini, tuan-tuan? Maka saya persilakan kepada anda yang pertama untuk membuka sesi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang bermaksud dan berilah peringatan, nasihat, bimbingan. Sesungguhnya nasihat, bimbingan, peringatan itu memberi manfaat dan guna bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya kasihi, sahabat saya pengurusi pada malam ini, yang saya pun kali pertama dengan beliau tak sempat nak bertaaruf, tapi maafkan beliau mensyarah di UC. Mudah-mudahan pengurusi pada malam ini pun bukan setakat mempengurusikan, tetapi menjadi panel ketiga. Mudah-mudahan dapat tambah. Saya merelakan masa saya diambil pengurusi dalam masalah sebagai pengurusi merangkap panel ketiga dengan izin panel kedua. Berbahagia Al-Fadhil sahabat saya yang cukup lama dikenali, Al-Fadhil Ustaz Raihan Abdul Aziz, yang saya fikir bagaimana kata pengurusi tadi adalah seorang tokoh agama kita yang cukup dikenali oleh orang Mekah. Yang tak kenal memang confirm bukan masjid itu. Orang mengaji agama dan duduk surau masjid confirm akan kenal Al-Fadhil Ustaz Raihan. Seterusnya yang dihormati Tuan Nazir Masjid dan seluruh pimpinan Masjid Al-Aman ini, yang dihormati kehadiran para ustaz kalau dengan kita bersama pada malam ini, termasuk Al-Afadhil Tuan-tuan imam kita, kepimpinan masyarakat di kawasan setempat, seterusnya yang saya hormati, yang saya raikan kehadirannya, itulah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Pada malam ini kita adalah tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang bertamu di rumahnya. Di rumahnya itu masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama-tama sekali kita dalam kesempatan yang amat berkat ini, mari sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah. Kesekian kalinya kita berada di majlis yang kita tidak pernah jemu-jemu daripada sejak lama. Kalangan tuan-tuan ini ada yang berumur 50-60 tahun. Bayangkanlah, tidak malam tidak malam di masjid di surau, berpindah ke masjid ke surau, duduk dalam forum ceramah. Alhamdulillah. Termasuk yang muda-muda. Saya rasa ada juga orang muda-muda yang berjinak-jinak dengan suasana macam ini.
pada usia mereka masih muda, dan insyaAllah mudah-mudahan kita semua Allah beri barakahnya melazimi rumahnya hinggalah ke saat akhir kita. Tempat akhir kita adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa kita semua tuan-tuan berhasrat, bercita-cita, berkeinginan untuk menjadi insan yang Allah sayangi, yang Allah rahmati, yang Allah ridhai. Itu adalah satu amanah dalam hukum beragama kita. Kerana sebuah kehidupan yang baik, yang sejahtera adalah kehidupan yang melekat dengan agama yang dianuti, tidak terpisah sama sekali. Tetapi kehidupan yang jauh daripada agama adalah kehidupan yang hilang barakahnya. Suatulah Nabi SAW sebagai pimpinan kita semua sentiasa mengajar kita untuk sentiasa berada di suasana semacam ini. Datanglah, kunjunglah, masuklah ke rumah Allah ini. Sehingga Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masjida fa'ashhidu lahu bil iman." Jika kamu tengok di kalangan manusia itu ada yang sentiasa datang ke rumah Allah, datang dia surau, masjid, ceramah, mengaji, berjemaah, kata Nabi, persaksikan dia adalah orang yang ada iman. Besar harga kita tuan-tuan. Sebab Nabi kata apa? Fa'ashhidu lahu bil iman, persaksikan orang itu ada iman, insyaAllah. Dan bila ada iman, segala-galanya baik tuan-tuan semua. Percayalah, ada iman, segala-galanya baik. Akhlak baik, perangai baik, ibadat baik, sikap baik, hidup pun berkah kerana iman. Saya tekankan di awal-awal sebab ini keyakinan kita. Sebab kalau kita nak kira tajuk ceramah malam ini, tajuk forum malam, macam kata musik ustaz kita lah, ini bukan kali pertama ceramah Ma'alijrah dan forum ini. Sudah berapa puluhan kali kita dengar, dan puluhan tahun kita dengar. Tetapi itulah hakikat agama Islam yang kita anuti tuan-tuan. Sebab semakin kita mendengar, semakin faham, semakin beruntung kita. Sebab apabila sampai ketikanya nanti yang kita nak bawa kepada Allah, tuan-tuan, amal kita, amal soleh kita. Harta kita di padang mahsyar bukan RM lagi dah. Harta kita bukan lagi pound sterling. Harta kita bukan lagi rupiah Indonesia. Tapi harta kita amal soleh kita. Takat mana iman kita, itulah harta kita. Banyak mana amal soleh kita, itulah harta kita. Banyak mana pahala kita cari, itulah harta kita. Akan kita bawa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Jadi maknanya, bila kita ada iman, ada pahala, ada amal, maknanya tuan-tuan, kita meletakkan diri kita dalam orang percaya. Orang yang meraih kejayaan kemenangan. Ini yang kita cari satu ini. Cuma tinggal lagi, apakah masyarakat kita faham atau tak faham? Itulah cabaran yang memaksa kita kena adakan ceramah tidak malam, tidak hari. Memaksakan kita mengadakan orang tidak tahu. Memaksakan masjid kena buat ceramah. Tak boleh buat dalam seminggu 2 kali, buat tidak malam pun tak tahu, tak masalah. Inilah hakikatnya. Masjid Al-Aman, Masjid Bandar Baru Ampang, semua. Orang yang tak aman, jangan fikir. Yang penting, kita lakukan kerja-kerja dakwah semacam ini. Jadi mudah-mudahan satu hari, masyarakat, bagi yang dekat dan jauh, tidak akan orang terjauh daripada hidayah Allah. Dan satu hari insyaAllah, kita akan tengok umat Islam berada dalam jalan hidup yang sebaik-baiknya. Bagaimana yang disebutkan oleh pemimpin Yahudi. Dia bimbang, dia kata, kalau suatu hari nanti orang Islam ini peringkatnya subuhnya macam Jumaat. Ketika itu kata dia, kita tak boleh lagi menewaskan orang Islam. Kenapa? Karena mereka ketika itu
Sembahyang subuhnya macam sembahyang Jumaat. Itu satu peringkat yang kita harapkan berlaku di kalangan umat Islam kita. Yang semua itu bukan orang Islam, orang bukan Islam, Yahudi. Sebab dia ada kajian, dia buat kajian. Di mana kekuatan orang Islam ini? Kekuatan orang Islam bila mana hati mereka melekat dengan agama. Bila mana orang Islam imannya kuat, itulah kekuatan orang Islam. Yang sebab itu siapa tuan-tuan? Dalam bacaan saya, Izzat Rabin. Izzat Rabin bekas pihak Israel dan dia pun mati dibunuh orang Yahudi juga. Izzat Rabin tak kenal tuan-tuan, saya pun tak kenal juga, bacalah. Dia yang buat kajian, bercakap dalam parlimen Israel. Wahai tuan-tuan, members of parlimen semua, kalau sampai satu masa nanti orang Islam ini mereka boleh meramai-ramaikan masjid mereka subuhnya macam Jumaat, ketika itu kita akan gagal menewaskan mereka, tuan-tuan. Jadi selama mana surau masjid kita subuhnya sekadar 3 saf, itu pun YB kehormat yang berpencet. Selamatlah kita dalam, tenanglah kita tuan-tuan, tenanglah kita umat Islam ini, akan datanglah satu masalah. Tapi jika sekiranya satu hari Masjid Al-Aman ini subuh hari Ahad, subuh Isnin, subuh Khamisnya macam Jumaat, insya-Allah tuan-tuan, kita meraih kejayaan dan kemenangan. Kerana tidak ada melainkan manusia yang datang itu insan yang kuat hatinya, cekal imannya, gagah ilmu dan amanah. Ada harapan tuan-tuan? Macam tak percaya je. Tapi kita yakin bila masanya, mungkin setelah beberapa lama nanti, tetapi perjuangan kita sekarang ialah kita nak ajak insan semua hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, selama mana orang Islam tak berhijrah kembali titik asal keimanan, selamatlah kita hanya bercakap, kita hanya bersuara, berceramah, kita hanya bercakap, tetapi kita akan gagal. Jadi maknanya titik kita sekarang, kita berhijrah. Soal kata Ustaz tadi, reformasi ke, berubah ke, apa saja, hijrah, tetap hijrah. Kalimah hijrah ini nak terjemah apa pun boleh. Reformasi, masihlah. Perubahan. Kita terjemah apa? Yang penting dia kalimah yang suci, kalimah yang murni. Kenapa tidak? Kerana itu kalimah yang didatangkan daripada Al-Quranul Karim sendiri. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah." Allah berfirman, orang yang berjuang, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina awaw wa nasaru, mereka boleh membantu, tolong-menolong sampaikan. Yang kaya tolong miskinnya, yang miskin dibantu si kaya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah kata mereka itu adalah orang yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah hijrah itu kalimah yang suci, murni, sebab kalimah Al-Quranul Karim. Bila Quran sebut hijrah, maka kalimah itu kalimah yang hebat tuan-tuan. Ini bukan petikan majalah mangga, ini bukan petikan baju berita harian, ini bukan petikan daripada milenial. Quran yang kata orang itu berhijrah. Dalam maksud nak terjemah reformasi punya, transform dia, yang penting adalah titiknya kita dekat dengan Allah, kembali kepada Allah. Kalau akhlak kita tak seronok, kena mengaji untuk jadi akhlak yang terbaik. Kalau akhlak kita selama ini asyik terajak isteri, kalau si suami sikit-sikit terajak, sikit maki, berubah, cari ilmu agama, duduk dengan alim ulama, lalu kemudian berubah. Selama itulah kita berubah jadi insan yang baik. Tak pukul lagi dah, tak terajak lagi dah, tak maki apa. Itu hijrah namanya. Selama kita jahil dengan agama, tak faham hukum hakal sembahyang, tak faham hukum hakal akhirat, kita mengaji, jadi insan yang berubah sikap, faham agama, faham ilmu. Hijrah namanya. Kalau kita dalam keadaan suka zalimi orang lain, tengok orang fikir satu, nak anaya saja, tengok orang nak dengki saja,
tengok orang nak maki hamu saja. Berubah. Kita belajar ilmu, cara hidup jadi orang macam mana? Hijrah namanya. Tinggalkan sifat dendam dengki. Tengok orang susah, kita tumpang susah. Orang senang, tumpang senang sama. Itu hijrah namanya. Tetapi kalau kita hidup dalam keadaan tengok orang susah, kita senang hati. Orang senang, tak tidur malam kita. Itu makna kita ada masalah. Kena hijrah. Jadi orang yang baik. Kalau kita seorang manusia yang kalau usaha berniaga suka tipu pelanggan, orang minta 2 kilo, kurangkan 50 gram, contohnya, hijrahlah kita untuk jadi insan yang cemerlang dalam hidup. Berniaga kita, orang minta 2 kilogram, tambah lagi 10 gram, tambah lagi 5 gram, bukan kurang sukatan. Nama hijrah itu tuan-tuan. Jadi hijrah ini adalah suatu perubahan yang bukan sekadar tinggal negeri ke negeri ataupun dalam masuk hijrah sekadar bertentang 2 kelompok macam saya. Pengungsi orang mana? Kedah. Ya, nampak Kedah tu saya tanya ya. Bukan daripada Pendang tu KL semata-mata. Bukan daripada Semenang tu Kuala Lumpur. Itu hijrah yang sudah selesai. Yang kita bercakap hijrah akhlak, peribadi, sikap, watak, daripada jahat pada kebaikan, daripada tak faham, ini kita nak bangunkan. Kerana hari ini, kalau kita berhijrah sekadar daripada Kelantan turun ke Kuala Lumpur cari makan harta, belum tentu jadi orang baik. Makin jahat ada. Tapi tuan-tuan kita bercakap ialah, itulah rumusannya sebab Nabi sebut, Al-Muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang benar-benar berhijrah, kata Nabi, adalah orang yang boleh meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita dapat meninggalkan apa yang Tuhan cegah, buat yang baik, kata itu orang yang benar-benar berhijrah. Maka saja tuan-tuan pada malam ini, saya termasuk bukan tuan-tuan. Kalau saya ada akhlak yang tak berapa nak betul, sikap yang tak betul dengan keluarga ke, dengan kawan taulan adik, dengan jiran, saya akan berubah. Cukuplah. Saya tak zalimi orang, saya tak jadi jahil, saya tak jadi jahat, saya tak suka buat kejahatan, saya nak cari kebaikan saya malam sampai mereka orang akan kata, Ustaz-Ustaz bagus dia. Oh, Ustaz-Ustaz tak tipu orang. Ustaz-Ustaz okey dengan orang baik. Sampai tak tu. Adik pun saya kata apa? Abang saya okey, tak suka berbabah. Sampai tahap tu. Kalau anak saya kata apa? Baba okey, Baba bagus. Marah juga tapi tak sampai maki aku. Ke macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan sebagai marah. Masya Allah. Pernah marah tapi tak sampai tahap maki aku. Budak ni mana macam mak dia. Tak boleh macam tu. Marah ada sempadannya. Tetapi dalam keadaan anak boleh kata, Baba bagus, akhlak ada contoh, bercakap boleh dicontoh. Itu kita nak tuan-tuan. Boleh faham ke? Boleh faham begini dulu. Kalau tak faham, sama lagi ni. Pada kedua dia perlu masalah tuan-tuan. Itulah hijrah. Hijrah apa lagi? Hijrah bermaksud kita berubah pada tahap yang menempatkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan besok, malam ni tuan-tuan. Fikir-fikirkan. Tenung dan duduk dalam masjid malam ni, bersandar tiang ke, bersandar kat dinding ke, atau kursi ke. Ya Allah, aku betul-betul hijrah ke atau belum? Fikir-fikirkan. Wallahu a'lam. Kesatannya, kalau tak lengkap kursi, lengkapkan dengan bimbang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kursi yang pertama tuan-tuan dah dengar mana? Gear 3, gear 4 itu. Alhamdulillah. Kalau pertama ni biasanya orang satu, dua. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya insan yang berwibawa ni, alhamdulillah. Dr. Muhammad telah mengetengahkan tarifan yang saya kira mudah untuk dicapai oleh mana-mana individu. Apa pun bahasa yang dia guna, apa pun kalimah yang dia suka, dia boleh gunakan untuk menterjemahkan maksud hijrah. Asalkan syarat dia keseluruhan makna tersebut sampai kepada satu matlamat, iaitu mesti takarrub ila Allah. Itu saja. Tuan-tuan nak menggunakan reformasi, dia nak menggunakan transformasi, dia nak menggunakan perubahan ke perpindahan ke apa saja, gunakanlah. Tapi syaratnya satu, iaitu apa pun yang kita terjemahkan kepada maksud hijrah itu, mestilah matlamatnya dekatkan diri
kita pada Allah. Sebab itulah tuan-tuan apa yang dikupas oleh Rasulullah Muhammad ini, saya lihat cantiknya. Sehingga Allah menetapkan dalam kehidupan Nabi kita hijrah itu berlaku. Dan hijrah dalam hidup Nabi SAW, tuan-tuan, dia berlaku dalam dua bentuk. Satu namanya hijrah individu, satu yang namanya hijrah berkumpulan. Mana kata kedua-dua keadaan Allah tetapkan bagi Nabi SAW. Kalau kita lihat hijrah yang pertama Nabi, orang kata ke Taif, tidak. Hijrah yang pertama Nabi iaitu bertemu dengan Allah terlebih dahulu, iaitu hijrah daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian berhijrah menuju ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di atas langit yang 7. Nabi berjalan sendirian. Dan kali yang kedua, hijrah yang berlaku bukan lagi bersendirian, sebaliknya hijrah tersebut berlaku dengan perintah daripada Allah. Allah kata, berhijrahlah kamu dan juga para sahabat kamu menuju ke satu daerah yang lain yang telah dipertuntunkan kepada Nabi, iaitu bumi yang berada di antara dua tanah hitam, iaitu Madinah Munawwarah. Sampai begitu saja Allah menyusun agenda hijrah Nabi SAW. Kiranya benda ini benda penting. Hijrah bukan Nabi sendiri nak suka-suka hijrah, tidak. Kalau tidak, awal lagi Nabi telah pun pergi ke bumi Madinah. Sehingga bila mana semua para sahabat telah pun bergerak, Nabi kata, aku menunggu perintah daripada Allah. Persoalannya, tuan-tuan, kalaulah sebegitu penting hijrah sampai dimasukkan sebahagian sirah kehidupan Nabi itu, hijrah menjadi agenda dia, maka kalaulah kita dapat dengar kupasan daripada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Raihan Abdul Aziz, apa pentingnya hijrah dalam hidup Nabi SAW dan masyarakat Islam pada masa tersebut, dan apa pentingnya hijrah untuk umat Islam serta muslimin pada hari ini semua. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan Tuan Moderator, Ustaz, pada malam ini yang berbahagia sahabat panel saya, Dr. Ruslan, seterusnya pada Tuan Nazir Masjid dan ahli tempat puasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Tuan Hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bila sebut soal hijrah ini, bagaimana hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjadi perhatian seluruh manusia. Nak sebut beginilah mudahnya tuan-tuan, kita ni pun hijrah juga, pindah juga, tak ada orang cara pun. Itulah, faham tak faham? Faham ke tak faham? Ada tak orang bincang tuan-tuan berhijrah macam mana, naik apa, orang ambil teladan pengajaran? Tak ada orang cara pun tuan-tuan. Hijrah lah mana pun. Saya ingat setakat ini Ustaz, saya dah berhijrah lebih kurang 5 kali. Tak ada orang bincang pun dalam forum yang tak tahu. Punya fraskan kita. Padahal dah 5 kali kita hijrah. Itu saya dah tuan-tuan tengok muka macam dah yang ke-56 kali. Tunggu yang terakhir je dah. Itu hijrah ini memang tuan-tuan tak payah cerita, semua orang akan tolong bawa kita. Jadi kalau begitu nak sebutnya, inilah mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuailah manusia pilihan Allah, sehingga kan setiap langkah Rasul, setiap strategi Rasul itu menjadi perbahasan ulama, malah mendatangkan hukum hakam. Contohnya dalam peristiwa hijrah itu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada dalam Gua Sur, ketika itu Sayyidina Abu Bakar sendiri merasa gerun kerana hampir-hampir tertangkap
Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kalau mereka jenguk di bawah nampak kita." Yang Nabi berpesan pada Sayyidina Abu Bakar, "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Yang menjadi suatu pengajaran pada kita bahawa Allah sentiasa bersama kita. Jangan takut, jangan bimbang, Allah bersama kita. Sampai inilah pesanan kita pada manusia, anak-anak kita pun kita pesan, jangan takut, Allah bersama kita. Itu nak tunjuk dalam hijrah Nabi itu banyak pengajaran. Maka dia ajar diri kita, ajar anak-anak, jangan takut, Allah bersama kita. Tapi hari ini yang diajar, jangan takut momok dalam bilik air. Itu yang nakut sungguh anak tu. Bukan anak saja, bapa pun takut. Dia pasal dah diajar daripada budak-budak hantu banyak. Saya cerita hantu ni kadang-kadang orang Melayu kita ni dia mudah heran pada mudah heran. Lepas tu Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, pada kita semua, Allah bersama kita. Tapi hari ini yang kita ajar anak-anak, syaitan bersama kita. Lepas tu ditakutkan dengan hantu. Sedangkan cerita hantu ni tuan-tuan, sampai hari ini filem, antara filem yang laku ialah filem hantu. Tuan-tuan pun ingat kalau Mak Limah tu dah sampai nombor berapa kan? Hantu Mak Limah balik kampung lah, balik rumah lah. Saya ingat yang belum ni Mak Limah balik masjid belum. Nak sebut pada kita, orang Melayu ni dia mudah heran, mudah heran. Padahal makhluk dalam dunia ni bukan banyak pun. Makhluk dalam dunia ni agak-agak tuan-tuan berapa jenis? 5 jenis dia tuan-tuan. Malaikat, jin dan syaitan, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Dalam 5 makhluk ini, kadang-kadang kita heran. Dah memang kita ni jenis mudah heran nampak. Saya ingat cerita macam mana sejadah terpacak di masjid tu kan, di Terengganu. Satu melayar heran. Heran apa kan? Sebab mencari siapa punya kerja. Dah makhluk ni 5. Ada yang pertama malaikat. Takkan malaikat punya kerja? Sebab kita belajar malaikat Jibril menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail menurunkan rezeki, bawa rezeki, turun hujan. Malaikat Israel cabut nyawa. Mana ada malaikat kerja susun sejadah? Faham? Heran pasal ini nak kerja siapa? Kerja haiwan, bukan juga kerja tumbuh-tumbuhan, bukan. Ini 2 makhluk dia punya kerja. Sama ada kerja manusia atau kerja siapa? Lepas dalam peristiwa hijrah itu, syaitan akan datang, iblis datang. Itu sebab jangan heran. Dalam hijrah itu macam-macam cerita dah datang iblis. Dalam mesyuarat di Darul Nawdah dan Darul Nadwah itu, iblislah yang mencadangkan supaya dibunuh Muhammad. Lepas tu orang yang kerja yang nak melawan Islam ni kerja siapa? Kerja siapa tu kan? Saya nak sebut pun takut. Nama Masjid Aman, takkan huru-hara. Iblis dah kerja-kerja. Termasuklah orang yang menghuru-harakan umat Islam hari ini. Ini kerja siapa? Iblis. Sebab itu kata Ibnul Al-Jawzi, jin ini makhluk yang tak cerdik, tetapi dia terpengaruh dengan hasutan iblis. Iblis itu yang cerdik banyak. Iblis itulah yang menghasut supaya buat gambar Ustaz Azhar Idrus. Faham? Masuk dalam, tak asal-asal kawan tu popular pula, tapi kena gigi amanah di siasat dia. Kerja siapa? Dulu-dulu orang buat jahat kepada orang yang namanya ahli politik. Hari ini ustaz pun orang dipanggil buat khianat juga. Nampak? Tak ke kerja iblis sungguh macam ni. Lepas tu jangan heran. Ini sebab itulah bila sebut hijrah Rasul ni, memang banyak pengajaran yang dapat kita ambil. Macam mana iblis mengganggu, bagaimana datangnya dipanggil gangguan-gangguan makhluk yang tidak bersetuju dengan perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab cerita-cerita jangan heran. Jangan heran. Sebab tu kalau saya setuju dengan Dr. Roslan tadi, kalau kita hadir masjid, hadir ceramah, hadir kuliah, umat Islam ni dia akan bertambah maju, pemikiran pun maju, semua akan maju. Tak adalah nak cerita tentang sejadah tu sampai saya tengok masuk surat khabar 2-3 hari surat khabar tu lagi. Dan seminggu dengan wartawan pun pening. Akhir sekali kita beritahu
Tuhan 5 je makhluk itu. Tinggal 2 je punya kerja. Sama ada kerja manusia atau kerja jin. Dia boleh tanya, nak buat apa Ustaz? Nak buat apa? Suruh jin tu susun balik. Itu dia lah. Nak buat apa je? Tak? Tapi dari cerita kan mudah heran. Cerita manusia ni mudah heran memang tuan-tuan. Satu cerita, masjid, orang gila azan kat masjid 10 pagi. Satu kampung heran datang ramai-ramai. Orang gila tu kata, kenapa ramai ni? Kami heran, kenapa pukul 10 azan 10 pagi. Orang gila tu kata, saya lagi heran. Azan subuh semua tak datang, pukul 10 azan semua datang. Orang gila tu lagi heran. Faham tak faham? Baik itu jangan jadi makhluk yang keheranan kita tahu. Sama dah juga dengan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang hairan kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sedangkan Allah Ta'ala berkuasa menghijrahkan Rasul sebagaimana Allah mengisra' dan mi'rajkan Rasul. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala berkuasa sekelip mata. Macam mana Isra' Mi'raj sekelip mata sampai ke Palestin. Mengapa malam hijrah Rasul tidak dibawa datang burung borak? Jawapannya, kalau datang burung borak tuan-tuan, tak adalah nak cerita hijrah. Sekian dimaklum ya. Jadi kalau begitu, itulah hebatnya peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah nak menggambarkan matlamat yang nak dibawa oleh Rasulullah ialah penubuhan sebuah negara, sebuah daulah yang tertegak di dalamnya syariat agama Allah Ta'ala. Kerana itulah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinatul Munawwarah, baginda sudah melihat antara tempat hijrah ialah Habasyah, Ethiopia itu, yang di sana ada rajanya Najashi, seorang ahlul kitab yang beriman dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, yang mengetahui tentang Nabi akhir zaman, yang beriman. Najashi beriman akhir. Dia menyambut kedatangan orang-orang Mekah. Tetapi hadirin hadirat, oleh kerana Najashi mendapat tentangan daripada rakyatnya sendiri, ceritanya mengapa tidak terus mereka duduk di Habasyah itu. Menurut riwayatnya, apabila hubungan hijrah yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, dan juga ketika itu ada Sayyidina Osman bin Affan yang berhijrah ke sana, sudah diterima oleh Najashi. Rupanya berlaku sedikit pemberontakan di kalangan pembesar yang tak bersetuju dengan Najashi yang menerima, yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan berlaku sedikit pergolakan yang akhirnya sahabat-sahabat ini kembali semula ke Makkahul Mukarramah. Maka Rasulullah pada masa yang sama pergi ke Taif. Orang Taif pun tidak menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan orang Habasyah tidak menerima, walaupun rajanya menerima, dalam keadaan orang di Taif tidak menerima, tiba-tiba Rasulullah SAW berdakwah dari kemah ke kemah, kemah ke kemah, golongan-golongan Aus dan Khazraj yang disebut dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihi, orang yang mendiami kota itu. Yang kata para ulama tafsir, ayat ini mengiktiraf bahawa penduduk asal Madinah itu adalah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini pribumi, penduduk asal kota Madinah yang sudah mendengar tentang Nabi akhir zaman daripada mulut-mulut Yahudi yang menghuni kota Madinah. Masa itu 3 kelompok besar: Aus, Khazraj, Yahudi. Yahudi ini bersaing dengan Aus dan Khazraj, berniaga, bersaing, melawan. Bila mereka tewas dengan Aus Khazraj, apa kata kuat Yahudi? Jaga-jaga kamu wahai Aus, wahai Khazraj, kami menunggu dari akhir zaman. Kalau Nabi itu datang, kami sembelih kamu semua. Itulah Yahudi tuan-tuan. Itulah bangai Yahudi yang disebut oleh Dr. Roslan tadi. Yahudi ni dia bukan kira siapa, sama kaum dia pun dia bunuh. Jangan kata Izak Rabi, Nabi-Nabi di kalangan mereka bunuh, mereka sembelih. Ini Yahudi.
saya ambil jadi penasihat 70 juta, sekian dimaklumkan. Faham? Ni aku nak marah ni. Ini baru kalimah ni, kalimah. Belum masuk poin ni. Yahudi itulah yang mengancam nak membunuh Aus dan Khazraj. Yang akhirnya Aus dan Khazraj ini bila didakwah, dibacakan Quran ketika musim haji. Musim haji dilakukan. Sehingga Rasulullah SAW membacakan Quran, mengajak mereka kepada Allah. Aus dan Khazraj sudah terdetik di hati. Kata mereka, inilah Rasul yang disebut oleh Yahudi. Inilah orang ini. Sebelum Yahudi itu beriman, lebih baik kita beriman, kita terima dia dulu. Sehingga akhirnya apa yang menakjubkan, orang yang tidak diberikan kitab itu beriman lebih awal daripada orang yang diberikan kitab. Inilah yang dipuji oleh Allah dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-9. Allah memuji. Sebab itu saya nak simpulkan sikit dalam bab hijrah ini. Satu perkara yang sering kita lupa, kejayaan hijrah ni tuan-tuan, untuk menubuhkan sebuah daulah Islam ini. Kejayaan yang paling besar ialah penerimaan orang Madinah, yang jarang-jarang kita sebut kisah orang Madinah ini. Kalau orang Madinah tak terima Rasulullah dan Muhajirin, apa jadi tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan, orang Madinah yang menerima kedatangan Rasulullah ini, menerima Rasul jadi ketua. Wafat Rasulullah digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini anak kelahiran Mekah, jadi pemimpin Madinah. Wafat Sayyidina Abu Bakar ganti Sayyidina Umar, orang Mekah juga, jadi pemimpin Madinah. Wafat Sayyidina Umar ganti Sayyidina Utsman, orang Mekah. Wafat Sayyidina Utsman ganti Sayyidina Ali, orang Mekah saya. Belum wafat Sayyidina Ali diganti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, orang Mekah. Tapi orang Madinah ni tuan-tuan, belakang dada. Tak penting orang Mekah, orang Madinah, yang penting apa yang diperjuangkan. Oleh kerana dia berjuang Quran, dia berjuang sunnah, dia perjuangkan agama Allah, kita mesti sokong dia, lawan, tetap lawan. Faham? Itu orang Madinah saya. Cuba bayangkan kita orang Malaysia yang jadi wakil rakyat Bangladesh. Macam setuju tak setuju? Tak keluar mundi pun. Punya tak setuju. Jangan fikir bangsa, yang fikir apa yang dia bawa. Kalau dia bersama dengan jamaah Islam, kalau dia bersama dengan Quran dan Sunnah, sekalipun di Bangladesh, sekalipun dia orang Myanmar, kita tetap bersama. Saya sebut ni bukan apa, manalah tahu besok, 15-20 tahun lagi, itu Myanmar, itu Bangladesh, dia punya anak sudah jadi warga negara Malaysia. Apa macam? Macam kita juga Malaysia. Kita lah, saya orang Johor ni, kita ni banyak orang Bugis daripada luar. Saya bukan Bugis lah, saya orang Deli gitu. Banyak kita orang Banjar, daripada Banjarmasin pun ada. Setengah kita orang daripada Medan pun ada. Bawian pun ada. Ada kampung Bawian di Johor itu. Tapi kalau suruh balik sana tobat, kita nak balik macam mana? Kita sudah jadi rakyat Malaysia, betul? Kalau begitu jadi wakil rakyat. Apa keturunan? Bawian. Tapi orang Malaysia, yang penting apa yang diperjuangkan itu, tak kira apa dia punya keturunan. Betul atau tidak? Betul, mesti orang Bawian. Saya tahu kampung ini. Tak saya kira lalu di Ampang dulu. Ya betul, orang Banjar. Ini orang Banjar. Kalau di Kuala Selangor tu kan mainlah Banjar-Banjar. Kan orang Banjar ni kan, dia punya prinsip mudah aja. Satu itu wajar, dua itu belajar. Tiga itu kurang ajar. Kalau kahwin empat, itulah ajar. Dia punya sipir itu Banjar. Kan orang Banjar tu. Nak sebut pada kita apa dia? Nak sebut itulah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diambil pengajarannya cukup banyak. Sehingga yang kita sering lupa adalah sebenarnya kejayaan besar hijrah itu selain pertolongan Allah ialah penerimaan orang Madinah untuk membina sebuah daulah Islam. Keterbukaan mereka untuk melihat daulah, sehingga Allah puji mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat kasih orang yang berhijrah.
wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak ada sifat dengki terhadap apa yang diberikan kepada saudara-saudara mereka itu. Yang inilah yang disebut oleh Allah, yang difirman oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9, memuji orang-orang Madinah. Apa yang saya nak simpulkan ialah kita ambillah orang Madinah ini orang yang baru menyertai perjuangan. Orang Makkah orang yang sudah 13 tahun bersama perjuangan. Jadi untuk melihat kejayaan ini, gabungan yang baharu dengan yang lama, gabungan antara perpaduan antara Ansar dan Muhajirin dengan maksud untuk menegakkan sebuah daulah Islam yang betul-betul teguh. Orang lama yang nak berjuang agama, orang baru yang bersama dengan perjuangan ini kena bersatu. Barulah kita boleh melihat kejayaan yang cemerlang. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Fadil Ustaz Raihan Abdul Aziz telah mengupas macam mana pentingnya hijrah, apa penting kepada sekuen-sekuen yang berlaku dalam hijrah tersebut. Antara ungkapan yang menarik, bagaimana Allah Azza wa Jalla boleh memperjalankan baginda Nabi SAW dalam tempoh satu malam saja ataupun kurang daripadanya untuk peristiwa Isra dan juga Mi'raj, bagi satu jarak yang lebih jauh daripada jarak di antara Mekah dan juga Madinah. Tetapi Allah biarkan hijrah yang berlaku di antara Mekah dan juga Madinah bukan dengan menaiki orang. Kalau kita boleh fikirkan apa yang terkandung di sana daripada pengajaran yang besar. Selain daripada itu, apa yang disebutkan oleh Fadil Ustaz Raihan Abdul Aziz sebentar tadi tentang kita sebutkan bagaimana penerimaan orang Madinah itu sendiri, keterbukaan mereka terhadap hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke bumi mereka, sehingga membuahkan kejayaan terbinanya sebuah negara Islam di sana tanpa melihat kepada latar belakang individu yang tiba kepada mereka. Itu benda yang penting juga dalam hijrah. Namun katalah kita nak berhijrah malam ni, dah ada semangat lagi tengok ucapan ataupun ceramah daripada Fadil, bagi teruslah Ustaz Rehan, rasa nak hijrah juga nak buat. Tapi antara benda yang menghalang iaitu kita melihat terlebih dahulu adakah dengan aku berubah ni orang terima aku ke tidak. Persoalan dia, apakah prasyarat hijrah yang paling utama bagi mereka yang ingin berhijrah? Adakah nak tunggu sampai orang terima, ataupun nak tunggu sampai suara majoriti menyokong kita, ataupun sebenarnya ada yang lebih penting daripada segala-galanya untuk kita melakukan hijrah tersebut? Saya kira soalan tersebut sesuai setuju dengan yang berbahagia Fadil Dr. Ustaz Muhammad. Silakan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mursi, dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Raihan panel kita pada malam ini yang sejak tadi dalam tempoh sekitar 20 minit telah berbicara kepada tuan-tuan suatu penerangan yang cukup cantik, tersusun, rapi, kemas, ya, mengajak tuan-tuan dan saya untuk merenungi sebenarnya. Tuan-tuan, dia begini, sebenarnya dalam hidup ini kita adalah manusia yang ada serba-serbi kelemahan. Saya boleh titik itu. Dan kalau tak lengkap, akan lengkapkan panel yang kedua Ustaz Raihan Syamah. Kita adalah manusia yang ada serba-serbi kelemahan. Persoalan sekarang ialah apakah kita menginsafi terhadap titik kelemahan dalam kehidupan kita. Itu asas yang paling penting. Kadang-kadang tuan-tuan, kita sombong tak menempat, kita sombong tak bertempat. Sedangkan kita, Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Surah An-Nahl 78, silap saya 78, tapi surah An-Nahl. Allah berfirman, ingatkan kita, hai manusia, kata Tuhan, Allah telah lahirkan kamu di perut mak kamu. Dalam keadaan kamu tidak ada apa-apa benda sebenarnya. Kamu tak ada apa-apa, lemah, dhaif.
kerdil, hina, tak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'an. Tetapi Allah berikan kamu dan masa kamu hidup itu dengan pendengaran, penglihatan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Allah berikan bagi kamu telinga boleh mendengar, mulut boleh bercakap berkata-kata, hati yang boleh berfikir. Lengkap kata Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengambil hujah ini sebab nak ajak tuan-tuan untuk kita lihat balik. Kerana prospek hijrah ni satu prospek yang paling besar. Dan Nabi SAW bagaimana Ustaz sebutkan suatu hakikat. Nabi telah tunjukkan suatu bentuk hijrah yang paling lengkap, paling sempurna. Bagaimana juga disebutkan Al-Fadhil Musi tadi, hijrah dalam bentuk individu dan hijrah jamaiyah secara beramai-ramai. Saya tambah sikit lagi, nak kaitkan apa yang saya sebut ini. Kalau Nabi Muhammad SAW tak hijrah, tak ada masalah. Kalau dia di Mekah itu untuk makan, minum, pakai, dah cukup. Nak berborak kedai kopi, pagi-pagi boleh keluar saja, teh tarik, tiba 2 gelas, 3 gelas, dijalan ke kopi, balik rumah tidur. Kalau itu kaedahnya. Orang Bakar minta Abu Jahal tak malah. Sekarang Nabi minta teh tarik kedai kopi, ya, kalau teh tarik adalah memang ada pun syai, teh lah, tambah halim, teh tarik. Tuan-tuan, kalau itulah kadarnya Nabi di Mekah. Keluarga dah ada, anak-anak pun dah membesar, isteri baginda pun orang kaya Mekah. Tetapi itu bukan segala-galanya. Nabi nak tingkatkan tingkat yang paling utama, yaitu hijrah dan perasaan jiwa dan segala-galanya. Sebab di Mekah itu, walaupun Nabi boleh duduk di kedai kopi untuk makan minum, bersembang sampai 2 pagi, tetapi Mekah tanah tak subur untuk kebangkitan iman. Mekah tanah penuh dengan kemaksiatan, kezaliman, keburukan dan segala-gala benda yang jahat ada di Mekah pada masa itu. Orang menipu, orang zalim, orang berzina, minum Allah, mabuk, sembah Tuhan lain Allah. Itulah musuh Mekah pada masa itu. Nabi tahu itu. Sebab Nabi tahu amanahnya ialah untuk membina hati yang bersih, hati yang mukmin, hati yang bertakwa, hati yang iman Allah. Lalu hijrah berlaku demi untuk mencapai kemenangan yang sebenarnya, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kezaliman, meninggalkan keburukan, meninggalkan kepada apa? Kepada suasana lebih aman, harmoni dan bahagia. Dan tanah Madinah bukan tanah semacam itu. Tanah Madinah tanah penuh dengan keinsafan dan kekuatan hati dan jiwa. Tak ada keburukan, tak ada kemaksiatan dan banyak. Tuan-tuan, saya bawa kita ini sebab itu asas paling utama. Kita pun beginilah keadaannya. Masa kita hari ini, kalau tuan-tuan saya biarkan saja hidup bergelumang dengan maksiat, bergelumang dengan kejahatan, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Islam, kita sebenarnya silap dalam percaturan kehidupan kita. Sedangkan tuan-tuan dan saya setiap malam, setiap hari kita sebut apa tuan-tuan? Ini kaedah kita kena pegang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuhan, sembahyangku, hidupku, makan, minum, bangun, tidur, aku buat saja kata apa saja, semua kanamu ya Allah. Hidup mati kanamu. Tengok tuan-tuan. Dan kalau itulah ucapan kita kepada Allah, maka amat malam kalau kita tak berhijrah, duduk dalam tampuk yang lama, ilmu tak meningkat mana, kejahilan makin bertambah, kejahatan makin berselera, kezaliman makin hari makin dapat kita lihat. Makna tuan-tuan, silap. Suatulah sebab-sebabkan tadi, biarlah kita hidup dalam, kita warnakan balik dengan warna keimanan, warna ketakwaan. Walaupun kita orang sama, tetapi kita warnakan balik. Suatulah asas yang pertama, nak tak nak ialah kita berhijrah daripada alam kejahilan kepada alam keilmuan. Ini asas yang paling pertama sekali. Tanpa ilmu tuan-tuan, kita tak akan berhijrah. Tanpa ilmu kita tak akan meninggalkan kemaksiatan. Tanpa ilmu kita tak akan meninggalkan kejahatan.
Tanpa ilmu kita tidak akan meninggalkan keburukan, tapi dengan ilmu kita boleh tinggalkan segala kejahatan. Walaupun dulu dia sembahyang tak cukup, jahat nomor satu, tapi bila belajar ilmu dia mulai insaf. Air mata menitis, Allah, aku ni mengapa begitu sekali tak jaga solat, tak jaga sembahyang, tipu orang, buat jahat, dan bukan aku nak mati. Dia mula belajar, dia mula habis dia belajar ilmu, dua dengan penceramah ilmu, dua dengan pengajian ilmu. Tuan-tuan, dia akan membawa daripada alam kejahatan pada alam keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana warna kita macam tu? Betul bagi saya, proses hijrah ini tuan-tuan, proses yang tak mengenal masa dan waktu. Kenapa? Ini sebagai suatu langkaran sahaja. Tuan-tuan, tahukah tidak, kita hidup, peringkat hijrah ada 5, tuan-tuan. Peringkat pertama kita ialah alam ruh. Peringkat kita yang kedua hijrah kita alam janin, perut mak kita masing-masing. Hijrah ketiga kita sekarang ini ke alam bumi, alam dunia. Ingat, hijrah keempat kita bila-bila masa itu hijrah ke alam barzakh. 5 malam ini, pagi esok, pagi lusa, tak tahu, tak pagi esok, malam ini hijrah ke alam barzakh. Dan hijrah ke puncak kita, hijrah ke alam mahsyar, bertemu Allah, dihukum, disiasat oleh mahkamah akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini proses yang sama. Daripada alam janin, alam roh, alam janin, sekarang alam dunia. Bila-bila masa daripada hari ini, sekarang ini, malam ini mungkin kita hijrah ke alam barzakh dan seterusnya kepada alam mahsyar. Perhimpunan di padang mahsyar, bertemu dengan Allah untuk dihukum di mahkamah akhirat Allah. Ini proses, tuan-tuan. Setelah kalau dapat kita letakkan proses dalam kehidupan beragama kita, dalam kehidupan keimanan kita, tidak ada manusia malaikat, dia sentiasa mencari ilmu dan keimanan. Sibuklah dia dengan usaha untuk menimba ilmu, tak kira dia suami ke, isteri ke, anak-anak, itulah hakikat. Setelah tuan-tuan, semua ini merupakan perkara yang utama kepada kita. Inilah katakan reformasinya. Reformasi tak kira, tapi itulah proses. Jadi warna Islam yang kita jaga bermula dengan ilmu, dengan keimanan. Bila dapat semua itu, kita akan dapat sebuah kehidupan yang penuh dengan kebaikan demi kebaikan. Allah memberikan kita kerahmatan dan keselamatan. Justru tuan-tuan, kita kena faham dan yakin kita insan yang lemah, perlu kepada hijrah yang segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi. Setelah saya minta jangan kita jauh pergi. Kalau kita hanya baca hijrah Nabi naik turun gua ke gua, sekarang itu saya tak selesai kita. Tahun lepas sampai lagi cuti dapat, tapi kita pernah berhijrah daripada ilmu, daripada jahil ilmu tak menambah. Rugi kita, tuan-tuan. Jadi maknanya dalam hidup ini, biar kita tengok siapa kita sebenarnya. Saya tengok di saya sekarang. Di mana titik kelelahan saya, di mana titik kekurangan saya, di mana kekurangan yang ada di saya, segera saya nak menampungnya. Seolah-olah kalau jalan raya dah lubang, tolong tampalkan segera. Seolah jalan kalau retak, tolong tampalkan. Jangan biar retak sampai ujungnya retak hati kita, retak jiwa kita, retak agama kita macam tu. Jangan lompong. Kalau ada kejahilan, kita bersihkan dengan ilmu. Ada kejahatan, bersihkan dengan keampunan. Ada keburukan, bersihkan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang manusia yang jenisnya kedekut, bakhil menyembah, kita bersihkan dengan amal sedekah jariah. Kita ada masalah hidup, kita hati kita dalam keadaan penuh dengan kesombongan, bersihkan dengan istighfar, munajat kepada Allah Subhanahu. Ini proses. Jadi bagi saya fungsi ini asas-asas yang sebenarnya menjadikan kita menang dalam kehidupan ini. Sebelum Allah beri kemenangan yang besar, kita kena bina hidup kita ke arah sebuah landasan yang benar boleh menjalin keselamatan, kebahagiaan. Kalau tidak, tuan-tuan, kita akan sampai ke mana-mana. Nabi SAW dah sampai hijrah yang paling maksimal. Kita tak hijrah lagi. Duk takut itulah kita. Itu tidak menempati kehendak hijrah yang sebenarnya. Sebab itulah saya nak kaitkan dengan hadis Nabi. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata apa?
la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waniyatun. Hadis yang sahih, tidak ada hijrah selepas pembukaan Kota Mekah. Yang ada sampai kiamat jihadun waniyatun, kesungguhan, jihad, perjuangan nak mencari ilmu, keimanan, membasmi kejahilan, menegakkan kebaikan, menolak kezaliman, menolak kejahatan. Yang kedua, ada kesungguhan niat untuk jadi orang yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, memimpin orang lain. Kalau si suami pimpin isteri, jom yang kita bawa, yang dulu tak bertudung sekarang kena bertudung. Jom anak-anak bapa, dulu abah tak kisah tentang tudung tak tudung, sekarang abah tak menyampaikan anak-anak abah, anak bapa semuanya berpakai tudung. Sebagai contoh, niat kena ada, kemahuan kena ada. Inilah proses yang tak pernah selesai. Tak pernah selesai contoh. Hijrah ni penghujungnya bila bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara apa yang dapat disebut dalam masa 15 minit seperti jam tu tuan-tuan. Saya tidak nak lebih daripada apa yang sepatutnya. Berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan berkongsi panel sekali. Wallahu a'lam. Yang berbagi mesti tambah lah. Tak cukup lagi, panel akan tambah yang kedua insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau tuan boleh faham, alhamdulillah. Tak faham juga bawa faham lah. Ya, itu saja. InsyaAllah. Kadang-kadang yang saya kira kalau tuan-tuan cantik balik rumah buat ulang kaji tentang dapat pelajaran yang sangat-sangat besar. Untuk saya kata secara peribadi, walaupun sahabat tahun saya menghadapi forum-forum sama ada saya sebahagian daripada ahlinya ataupun saya pendengarnya, malam ini saya kata apa yang saya perolehi tidak pernah saya perolehi daripada malam-malam yang sebelum daripadanya. Bukan kerana kata kekurangan daripada sebelum ini, tidak, tapi kekurangan diri kita untuk melakukan muhasabah pada diri seperti mana disebutkan oleh yang berbahagia Dr. Ustaz. Permulaan kepada hijrah iaitu kita melihat ke dalam diri kita terlebih dahulu, mencari titik lemah kita, menyedari bahawasanya keperluan diri kita untuk berhijrah. Kalau tak ada proses tersebut, takkan berlaku hijrah. Yang kedua, keinginan kita untuk nak melakukan perhijrahan sebab kita sedar kalau kita tidak berhijrah, kita yang akan dihijrahkan, iaitu kita akan dipaksa untuk melalui zaman demi zaman dalam keadaan kita tidak menyiapkan bekalan-bekalan yang sepatutnya. Daripada zaman kita alam rahim pindah kepada alam dunia, daripada alam dunia pindah ke alam barzakh, daripada alam barzakh kepada alam akhirat. Sama ada kita berhijrah seiring dengan pergerakan masa tersebut, ataupun kita tak nak berhijrah, kita tetap akan dihijrahkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang saya dapat daripada yang berbahagia pada Dr. Ustaz sebentar tadi, bahawasanya kita tak perlu tunggu sampai masanya tiba untuk kita dihijrahkan, tapi kita kena memulakan langkah bermula daripada ilmu yang perlu dipasakkan dalam diri. Daripada ilmu itulah yang akan membawa kita melalui proses hijrah yang sebenar. Itu yang saya dapat daripada apa yang dikupas oleh berbahagia Dr. Ustaz sebentar tadi. Yang saya nampak, mudah-mudahan ini menambahkan ilmu saya juga tuan-tuan insya-Allah. Kita nak berjajak kepada panel yang kedua dalam pusingan yang kedua. Tengok Ustaz Raihan tak sabar tu sampai pada depan. Naik kerja dengan bawah tadi. Mana kata kalau depan tu, mana kata mana tunggu nak lontarkan kepada tuan-tuan putra ilmu insya-Allah. Ustaz, kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah, antara sikul-sikul hijrah ni, antara sikul yang penting ataupun kita kata peristiwa-peristiwa yang tercatat pentingnya dia, iaitu peranan anak muda. Tengok Ustaz Raihan muda lagi, bukan betul lagi Ustaz kan? Sesuai dah soalan ini insya-Allah. Kita boleh kata separuh daripada peristiwa hijrah itu dimonopoli oleh anak-anak muda. Separuh daripadanya golongan yang disebutkan oleh Dr. Ustaz tadi, YB, yang terlampau berpencet ataupun usia mereka terlampau lanjut. Tapi sebahagian daripadanya ialah anak-anak muda itu sendiri. Sebutlah nama Ali bin Abi Thalib, sebutlah nama Asma bin Abu Bakar, sebutlah nama Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar. Kesemuanya adalah insan-insan yang muda. Hatta antara yang menyebabkan peristiwa hijrah itu berlaku, anak-anak muda daripada Aus dan juga Khazraj melakukan pertemuan secara sulit sehingga membuatkan perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua. Keduanya adalah merupakan golongan-golongan anak muda yang mendominasi. Tapi kalau kita tengok kepada realiti masyarakat, saya tengok depan kita, ada tak 50% anak muda? Wallahualam, saya tak nampak, mata saya tak kabur. Saya biarkan berasan daripada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Raihan Aziz. Wallahualam.
Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbi yassir wa la ta'sir wa atmim bil khair. Terima kasih Tuan Moderator, Ustaz, ada Dr. Ruslan yang saya hormati. Saya sebenarnya suka dengan Ustaz Ruslan bercakap, Dr. Ruslan, kerana beliau ni macam guru pada saya dan kita semua dapat berkongsi ilmu beliau. Alhamdulillah tuan-tuan. Dan kemudian Tuan Moderator tanya tentang anak-anak muda ni. Sebenarnya yang di depan kita ni pun sebenarnya memang orang muda pun, tapi dululah. Dulu kan. Dan sebenarnya walaupun kita sebut anak-anak muda ini, para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia memang kita melihat hari ini ada remaja-remaja yang sudah mula minat dengan kerja-kerja agama ini. Tetapi kita ingat dalam peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pun banyak halangan-halangan menunjukkan kepada kita nak mencapai satu matlamat ini dia perlu berhadapan dengan halangan-halangan. Bermula daripada halangan gangguan-gangguan yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita jangan lupa anak-anak muda yang nak membunuh Nabi di malam hari sebelum hijrah itu pun anak-anak muda juga. Sama juga golongan-golongan muda itu. Cumanya bagaimana kita tak kira muda atau tua ialah nak melepasi halangan ini. Maka itulah dalam kita nak berhijrah sebagaimana yang dianjurkan oleh doktor tadi. Memang betul kita tidak boleh menunggu masa sebelum kita dihijrahkan, kita kena berhijrah. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut dalam kitab beliau Minhajul Abidin, bila kita nak berubah dari satu tahap ke satu tahap, akan ada sesuatu perkara namanya awaiq, halangan-halangan, rintangan-rintangan. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan kita nak ibadah pun ada rintangan, nak jadi baik pun ada rintangan. Disebut dalam kitab itu ada 4 halangan kita yang kita kena ingat. Yang pertama sekali, tak lain tak bukan adalah halangan dan gangguan iblis syaitan. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah. Iblislah yang mencadangkan bunuh Muhammad itu. Iblislah yang datang mengganggu bagai-bagai peristiwa korban yang cuba dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kan itulah hasutan syaitan, hasutan iblis ini memang ada dalam jiwa manusia. Di sinilah kita tak kira muda atau tua, sebelum kita nak berhijrah, antara perkara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melepaskan halangan-halangan syaitan. Jadi oleh kerana syaitan dimusuh, dan kita pun selalu baca dalam surah Yasin, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu asyaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Tengok muka tuan-tuan ni memang hafiz Yasin, hafizah Yasin ni. Tapi tak apalah. Tapi ingat apa Allah firman dalam ayat itu, bukankah aku sudah janji pada kamu wahai anak cucu Adam, jangan sembah, jangan ikut, jangan patuh syaitan. Dia musuh kamu terang-terang. Wa ani'buduni, ikut aku, sembah aku ini. Hadza siratul mustaqim, ini jalan betul yang kamu dah minta, ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalannya, jalan ikut Allah Ta'ala. Karena itu Rasulullah sebut kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Maka itu nak lawan syaitan ini, kita dibekalkan senjata. Kita nak berhadapan dengan musuh, kena ada senjata. Contoh ada tak? Lainlah contoh macam komando tempur tanpa senjata. Komando tak apa Syekh, itu pun nak jadi komando dia kena berlatih dulu. Kita ni sudahlah komando pun tidak, tak? PGA pun bukan, tak? Masuk rela je, itu pun tak lepas gitu. Takat apa ya? Takat dipanggil budak scout kedua. Jadi kalau begitu senjata kena ada. Maka Allah Ta'ala bekalkan kepada kita Al-Quran, Az-Zikir, Al-Doa. Itu senjata-senjata kita. Maka itulah ini nak lawan musuh. Rasulullah sendiri malam itu nak keluar daripada hijrah.
Rasulullah ini membacakan wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini kita di Quran kena ada di dada. Betul dia ustaz sebut anak-anak muda. Ini dah tugas kita, ibu-ibu, bapa-bapa. Tugas kita tak kira dah apa saja dalam Islam, membina ini golongan-golongan ini dengan Al-Quran. Alhamdulillah hari ini saya tengok perkembangan tahfiz. Kalau sebut tahfiz Quran ni melimpah-limpah sambutan ni. Inilah kekuatan yang kita nak bangun. Sebab itulah yang dibuat di zaman Nabi, membangun jiwa anak-anak muda tadi dengan Al-Quran, dengan zikir-zikir dan doa. Hari ini budak-budak kecil ni dah pandai doa-doa pandai. Tadi saya berbual dengan kawan-kawan dengan anak-anak kecil. Kadang-kadang suruh bapak doa, bapak pula engkau lah doa, bapak sebelum sekolah lain. Yalah kita tuan-tuan tadika kita mana ada belajar doa, belajar menyanyi masa tu. Tuan-tuan macam tak biasa sekolah tadika je. Tengok muka saya tahu. Nyanyi lagu ro ya pot gitu. Lagu apa lagi? Twinkle Twinkle Little Star kan. Lagu apa? Humpty Dumpty, London Bridge. Apa lagi? Tuan-tuan kan terberan, betul masa tu kita dah menghafal lagu tu yang sampai tua doa pun lupa. Tapi alhamdulillah generasi yang baru ni anak-anak pasti tadika Islam, alhamdulillah. Cik-cik dah boleh doa sejata. Nak dibekalkan pada dia alat-alat itu. Al-Quran. Nak tidur ni tak pesan, kita pesan baca Quran, dia baca Ayatul Kursi. Itu semua. Ini musuh yang pertama. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, gangguan kita ni lah nafsu. Betul nak jadi orang baik, nak hijrah ini tuan-tuan. Kadang-kadang ustaz ya, memang orang nak hijrah, tak tahu orang nak hijrah. Tapi kalau dia panggil nafsunya tak terlawan, tuan-tuan melihat hari ini perubahan yang agak kita tengok berlaku di kalangan artis kan. Yang terbaru ni siapa tu? Yang menjadi pujaan tuan-tuan semua. Siapa nama tu? Allah lupa. Apa dia tuan-tuan? Bapak lupa pula. Takut bini dia. Nilofa. Nilofa tu kan. Dulu Siti Nurhaliza. Nilofa pula wartawan tadi dia siapa bakal isteri dan suami dia kata dia nak lelaki yang beriman. Jadi ustaz-ustaz ni semua menaruh harapan nampak. Kalau duduk kita dah, kalau tidak aku boleh buat. Jadi nak sebut pada kita, tapi nak mengubah kita ni nafsu ni bukan senang. Kerana itu kita diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam macam mana kita nak lawan nafsu. Jangan buang nafsu tuan-tuan. Tak boleh buang nafsu. Nanti kambing kat belakang tukang tak habis pula. Semua tengok je. Apa hal? Kata jemaah kami tak ada nafsu. Tak laku kambing ni. Bini berkahwin pun tak tidur dengan bini. Apa hal bang? Abang tak ada nafsu ya. Nafsu tu tak boleh buang, kena kontrol. Ibu-ibu belakang kan, beg tangan dah ada kan nak beli lagi kan. Kan apa nama tu? Nafsu. Cincin ada RM24, nak jadi 24 juta. Itu apa nama tu? Nafsu. Rumah sampai 50 bilik, padahal tidur 1 bilik je. Bukan berguling sampai 50 tu. Dah, habis apa hal nak besar-besar tu? Nafsu. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Imam Al-Ghazali, kita nak lawan nafsu ni carilah kawan yang baik-baik sikit. Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Setiap manusia ni al-mar'u, individu ni, manusia ni, orang ni mudah ikut dipanggil gaya hidup kawan-kawan ni. Maka perhatilah dengan siapa seseorang tu kawan. Jadi kalau kita nak jadi orang baik, nak hijrah, cari kawan yang baik. Ni sampai masjid surau ni pasal kawan. Ibu-ibu belakang ya, betul ke tak? Betul tak ibu-ibu? Tidur ke dengar? Dengar, alhamdulillah. Takut ganggu tu lekat kat dada.
nasib baiklah cari yang ni. Kalau tidak, kata teruskan, dah hijrah ke sana baru teringat nak balik semula. Ya, Allah sebut dalam Quran, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Dah sampai di akhirat, minta ya Allah kami nak balik dunia. Dah buat apa? Kami nak beramal soleh. Hari ini kami yakin dah, kami percaya dah janjimu ya Allah. Pasal kawan, bukan tak ada ibu-ibu yang belakang hari ini yang bayar ibu-ibu di belakang tu. Ada hari ini dekat karaoke, dekat salon, nak buat apa? Rebonding. Umur dah 60, rambut pun dah jarang, rebonding lagi. Allah Rabbi, geli pula tu. Pakai skirt lagi dah umur 65, ajak pergi tu dangdut. Kawan dia kata kita ni dah tua, tak apa, besok tua kita tobat lah. Yang cakap tu umur 65, kawan dia umur 66. Allah, besok tua kita tobat lah. Bila lagi? Ha? Allah ya. Pasal apa? Pasal terkawan. Kawan tu sebab nafsu kita ni, kalau kawan orang baik, alhamdulillah. Ni Syafi'i ni, pasal kawan ustaz dia jadi macam tu. Cuba dia salah pilih. Ha? Tak pakai Syafi'i, pakai Syah je tu. Jadi Mak Saleh tu. Betul ni? Kawan lama. Tuan-tuan diri pun alhamdulillah. Itu nak lawan nafsu. Kedua kita kata. Yang tiga kita ni nak jadi baik halangan kita. Yang tiga ialah habwan dunia. Dunia ni tuan-tuan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dunia ini Allah wa asaral hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Amat terkesan hidup dunia ni, seronok dengan dunia, terpedaya dengan dunia, lazatnya dunia, sampai ibadat pun lupa, Rasul pun lupa. Habwan dunia. Kalau nak cerita dunia ni panjang dah tuan-tuan. Cuma ringkas kita dan ulama-ulama menafsirkan dunia dengan berbagai tafsiran. Saya ambil ringkas dah tafsiran yang saya suka. Dunia ni benda yang tidak ada faedah akhirat. Ini dunia. Ambil contoh apa dia? Hari ini kerana dunia kita hari ini lupa akhirat. Kadang-kadang dunia ini manusia lupakan Rasul. Contoh benda tidak ada faedah akhirat. Apa dia? Bola sepak lah saya. Bola sepak tu tak salah tengok kan. JDT lawan Pahang Hogo. Kalah JDT. Kalah. Tension kita. Tapi saya orang Johor, saya tak kisah sebab kalau menang kena sepak tiang tu kan. Si baik kalah. Jadi nak sebut apa dia? Ni faham tak faham ni? Orang Johor je faham. Sepak tiang tak selesai tiang. Nak sebut pada kita kerana bola sama-sama Islam kita berkelahi. Kan pelik ke? Asal bola kan? Bakar kita. Cuba bayangkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sahabat-sahabat Ansar dan Muhajirin itu berkasih sayang. Rasulullah sendiri mendamaikan, melahirkan bibit cinta. Tapi kerana dunia yang tak ada faedah akhirat, sama kita masak. Sampai bini suami tidur dua. Kadang bini orang Felda, suami orang Johor. Faham? Kalah Felda orang Johor. Tidur dua. Kerana benda tak ada faedah, kita dipanggil berkelahi anak beranak. Berbunuh-bunuh pun ada kerana benda tak ada faedah. Apa faedah main judi sampai bunuh-bunuh? Ada faedah akhirat? Adakah menang judi dapat syafaat? Adakah menang judi itu besok akhirat dia boleh masuk syurga pula? Berkelahi, bunuh, dapat. Allah, kerana dunia ni dunia. Inilah penyakit kata Imam Al-Ghazali yang menyebabkan orang nak hijrah ni kadang-kadang nak berubah ni lambat kerana habuan dunia. Dia tahu dia nak jadi baik, dia nak hijrah, tapi habuan dia. Dia fikir nanti akan hilang dunia dia. Dia fikir akan hilang megah dia, akan hilang masyhur dia, akan hilang segala nikmat dia. Ya tuan-tuan, dan kita sendiri pun nak bersedekah itu. Betul sahabat-sahabat ni tadi diproses oleh Rasulullah. Mereka tuan-tuan tak fikir dunia. Padahal apa jaminan mereka hijrah Madinah? Jawatan? Tak ada. Ada dijamin harta? Tak ada. Dijamin dapat tanah seekar seorang? Tak ada. Apa jaminan? Syurga je lah. Ada jaminan untuk mereka? Syurga. Lepas tu hebat hijrah ni hebat.
Mereka boleh buang segala nikmat dunia semata-mata untuk kejayaan akhirat. Kita macam tu lah kalau nak jaga ni. Dua habuan dunia ni bukan kata buang dunia, jangan cinta dunia. Kan lama-lama kan marah pula, ustaz cakap buang dunia, ustaz cakap jangan cinta dunia, datang naik Camry. Dia dunia ni share untuk manfaat akhirat tak apa. Yang tak boleh ni, dunia ni tidak ada faedah akhirat itu. Itu yang dikatakan benda dunia tak ada faedah. Jangan sebab dunia ni kita lupakan Rasul, lupakan Allah. Contohlah nak menangkan Islam begitu, perlukan harta. Tapi kadang-kadang orang memang nak keluar duit untuk agama berkira, tiba-tiba boleh keluar duit beli tiket untuk Formula 1. Tuan-tuan tahu tiket Formula 1 tu berapa ratus? Pernah pergi tak kaki ni? Besok kita pergi dah ramai. Saya beritahu tuan-tuan, duduk atas rumput yang berbumbungkan matahari, berlantaikan rumput itu, tiketnya RM165 tu. Yang kita ni tak sempat tengok saya laju. Bukan 30 km pun ada speed track tu. 300 km sejam tu. Gitu. Tak sampai. Habis RM100. Syok dia tu. Cuba minta terma nak tengok ceramah, aircon, karpet, lepas kita akan kambing RM160. Macam ada berat. Confirm kita 3 orang je ceramah malam ni, tahu tak? Nampak tu, untuk dunia boleh, untuk akhirat. Cik jawab. Ada berani saya jawab malam ni bayar RM150 untuk ceramah. Saya pun tak berani. Itu namanya habuan dunia. Orang boleh bagi saya. Itu yang disebut dalam WhatsApp. Kadang-kadang macam WhatsApp sonok juga. Apa disebut dalam WhatsApp itu? Masjid, tempatnya percuma, orang tak pergi. Disko berbayar, masuk neraka, berkebun orang bayar. Faham? Betul. Kita fikir tak? Kerana akhirat untuk syurga, orang tak free pun orang tak fikir. Tapi untuk neraka, walaupun berbayar, orang boleh korban. Ini kerana apa? Penyakit. Yang ketiga, habuan dunia. Yang keempat, akhir kali. Saya cari 15 minit dalam 15 minit. Baik, yang keempat kata Imam Al-Ghazali, gangguan kita, halangan kita ialah orang yang berada di sekeliling kita. Maka itulah Rasulullah SAW menyedari perkara ini. Maka Nabi membetulkan masyarakat Madani, membina masyarakat Madani di Madinah Al-Munawwarah supaya suasana akan menjadi baik. Bila suasana baik, manusia pun akan jadi baik. Saya lihat tak nak ubah ini, suasana kita pun kena baik kan. Saya tak kaya tuan-tuan. Saya buat contoh. Saya tengok muka tuan-tuan ni yang biasa nak pergi Mekah, dia pergi haji kan. Tuan-tuan tengok tak? Perasan tak perasan kalau kita duduk di Mekah, di maktab tu kan. Saya berhati tu, kalau time nak semayang itu turun lift ramai-ramai dengan jubahnya, dengan kopiahnya, dengan serbannya. Kalau perempuan dengan telepon dia. Kenapa macam tu? Kenapa macam tu? Sebab suasana sekeliling, betul? Balik Malaysia saja, jubah pun dah tak ingat letak mana kan? Pasal suasana kita, kalau pakai jubah kan, datang awal masjid, tolak dari imam. Itu yang mana tu? Tu. Tapi tuan-tuan, di Mekah boleh buat sebab apa? Sebab suasana. Saya berhenti tak? Sebab saya tengok orang kan, bila di sana boleh. Saya balik sini tengok suasana kita tak apa nak cantik. Akhirnya tak jadi juga nak berubah gitu. Jadi kalau begitu, orang yang berada sekeliling ini juga perlu diislah dan dibetulkan supaya kita juga dapat berubah sama. Maka halangan-halangan inilah yang kalau kita nakkan hijrah, kena juga kita hijrahkan juga perkara-perkara yang demikian. Pertama tadi, syaitan yang mengganggu kita. Yang kedua, nafsu yang ada pada diri kita. Yang ketiga, habuan dunia yang memang dikejar manusia. Yang keempat, persekitaran yang bersama kita. Wallahu ta'ala.